Satu case yang memang close to me, she's a financial manager in a corporate company. Dia account graduate, ambil masters MBA after that and jadi finance manager in a very famous corporate company. Dia kena scam dekat 200,000. Dekat situ yang saya nampak sebenarnya sebab diorang digoda dahulu, dia diberi dahulu. You bagi 200 dapat 2,000, you bagi 3,000 you akan dapat 5,000, and then dia akan cakap okay, now you masukkan 200,000 you akan dapat 1 juta. Itu yang dia sampai masukkan 200,000, pop, semua tutup. One of the most common thing yang banyak berlaku sekarang ni is especially the younger ones. Senang nak bagi account details, nak jadi mule account. Pasal dapat duit. Tak banyak pun yang saya dengar. Ada setengah tu setakat RM500 je, 300 pun ada. Kalau you tak tahu hak and apa repercussion dia, because once you dah kena account you digunakan untuk mule account, you'll be blacklisted and you'll be most likely blacklisted for life. Ini semua gara-gara garam. Aku lebih banyak makan garam daripada kau. To be honest, saya juga berhadapan dengan situasi yang begini, yang saya sendiri dah macam lantak kau lah. Sebab amat sukar untuk kita menasihatkan orang-orang lama. Dan kita tak salahkan diorang, because zaman dia di kampung, dia tak diajar pun. Dan diorang bukannya macam kita pergi sekolah. Macam inilah. Kalau orang yang pandai pergi masuk universiti tadi, Dr. Malas yang mangsa yang berjumpa dengan saya ni berkelulusan master accounting, kena scan 5 juta. Kalau dah yang pandai pun boleh kena scan, apatah lagi orang tua kita, kan? Financial Faiz Podcast. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Financial Faiz Podcast ataupun nama singkatan dia FF Pod. Dan hari ini I dengan 3 guest yang amat special, amat besar, amat ternama akan kongsi tentang satu topik. Topik ni kalau dalam bahasa Inggeris dia adalah ignorance. Tapi dalam bahasa Melayu dia adalah, Dr. Mala boleh bantu sikit? Ignorance. Ketidakendahan. Ketidakendahan maknanya kita ignore dengan benda-benda yang berlaku di sekeliling kita. So first, before kita proceed, I nak kena introducekan semua guest-guest I. And of course, the first guest tadi dah dipanggil untuk introduce herself. Dr. Mala Santi ataupun lebih terkenal ya, Dr. Mala. Ya, saya. Very famous di Facebook. Ada berapa ratus ribu follower? 500 plus. And then dekat TikTok ada? Sama, 500 dekat Instagram plus all over the place lah. Yes, betul. And this is the second time Dr. Mala join Financial Faiz punya podcast. Ya, betul. Kali kedua dijemput oleh yang berbahagia Financial Faiz. Harapnya lepas ni bila saya jumpa dia dah jadi datuk lah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dr. Mala punya video sebelum ini dengan saya di podcast tersebut, kita bincangkan banyak tentang insurance dan takaful dan coverage dia. Tapi hari ini kita nak cakap pasal the ignorance dalam industri yang sama, takaful, medical card dan juga sedikit sebanyak medicine lah. Betul. Thank you very much for coming Dr. Mala. And thank you for having me. Alhamdulillah. And guest yang kita yang kedua pun dah datang ke Financial Faiz Podcast. Maknanya kalau dia datang 2 kali, maknanya dia punya video tu adalah tinggi, dia punya viewership, engagementnya tinggi, ramai tak puas hati. Kalau kita tengok komen-komen dekat video-video yang ada Tuan ASP Bersara Rahmat Fitri Rahmat Fitri bin Abdullah. Betul. Komen dekat IP channel, dekat your video yang berterima kasih ramai. Tapi ada sebahagian tu yang tidak puas hati. Adakah rasanya sebab Encik Fitri selalu marah orang? Of course, dia orang ni memang patut kena marah. Cakap tak nak dengar. Orang nasihat cakap elok tak dengar. Memang kena marah. Rahmat lagi ganas daripada Financial Faiz. Ayah ada ganas. Pagi tadi I release video pasal orang beli iPhone, marah. Tengok video Rahmat lagi dah marah. Actually I nak cuba tunjukkan kepada masyarakat di luar sana. Sebab banyak yang bertanya dengan saya, kenapa ramai orang masih kena scam? So saya nak tunjuk example yang paling jelas yang diorang boleh tengok. Inilah sebab agaknya. Okey, kita akan pergi ke Encik Wan Ahmad Ikram Wan Ahmad Lofi. He is the Executive Vice President of PIDM. PIDM ni untuk orang yang kerja dalam bidang-bidang kita ni, terutama sebagai pernah kerja kat kewangan, industri kewangan. So kita tahulah kalau yang deal dengan insurance takaful pun akan tahu. Tapi Encik Ikram, boleh tak explain your background dan you punya organisasi punya background? Okay, terima kasih lah Financial Faiz. First and foremost, I'm very honoured lah dapat join dengan panel-panel Financial Faiz ni. So, Mala, Rahmat, dan terima kasih lah Financial Faiz sama-sama menyediakan platform ni untuk bagi pengantara dan
untuk memberi kesedaran lah kepada orang awam. And that's basically one of the functions yang kita umpat. Saya ni accountant by profession, tak seglamour lah Dr. Mala dengan tuan Polis, Rahmat doktor. Kita accountant biasa je. Tapi saya mula berkhidmat dekat PIDM ni sejak mula, daripada tahun 2005. 2005. Sekarang ni saya menggalas tanggungjawab berkaitan dengan kewangan, operations dan juga penglibatan pihak berkepentingan lah, stakeholder engagement. Jadi PIDM ni, tugas kami sebenarnya nak bagi you all bagi tidur nyenyak setiap malam. Pasal you all tahu duit you all selamat. Yang disimpan kat bank selamat. Itu juga kita orang pun nak bagi you all nyenyak, tahu kalau you ada polisi insurans ke takaful. Kalau apa-apa berlaku dekat syarikat takaful insurans tu, you all pun boleh tidur nyenyak. Insurance pun. So Ya, maknanya kita pun cover PIDM juga. ni stands untuk apa? Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Jadi tugas kami sebenarnya adalah untuk melindungi deposit yang you all ada dekat bank. Ya. Jadi adalah had-had dia RM250,000 per bank untuk setiap pendeposit, dan juga untuk maaf takaful dan insurans pun ada benda had dia lah RM500,000 untuk benefits takaful dan insurans. Tapi itu banyak tu sebenarnya. Jadi apa-apa kalau berlaku kegagalan pada institusi perbankan ataupun institusi takaful insurans, kita orang yang masuk protect you all. Maknanya you guys macam insure our money dekat dalam syarikat-syarikat tersebut lah. Jadi kalau macam you dengar macam dekat overseas kan, macam most recently dekat US. Silicon Valley Bank Silicon Valley, SVB. I dengar you punya Ada, podcast cover itu sikit. memang perfect punya description of what happened dekat US. And we know benda macam tu boleh berlaku. Mungkin kat Malaysia ni dia tak berlaku. Dekat Malaysia bank belum ada lagi. Belum ada kegagalan yang most recent lah. Tetapi way back then dalam tahun 90-an ada. Cara kita menangani kegagalan tu mungkin lain sikit lah daripada sekarang. Dan sekarang kalau ada kegagalan, dia punya speed dia lagi cepat. Lagi susah kalau berlaku, lagi kompleks. Jadi itu pasal kita kena ada institusi macam PIDM ni. Sudah kita boleh go in, tolong selesaikan masalah institusi tersebut. But more importantly, kita protect you all as pendeposit. Dari segi protection nak tanya sikit. Let's say lah dekat Silicon Valley Bank tu ada orang komen-komen dekat Reddit. So I baca lah dia punya news kegagalan bank tersebut happen in one day, and then a couple of days after that diorang dah boleh pakai duit diorang, dah ada withdraw, dah boleh lah. Sebab kita punya concern, let's say lah tak adalah sampai RM250,000 dalam bank. Letak tempat lain lah. Ada sikit lah, ada RM20,000 lah. Nak bayar sewa, duit gaji masuk 3 hari lepas. Bank tu ada isu malam, nak bayar sewa ni hari ni. So berapakah time frame untuk PIDM lah yang PIDM target lah? Adakah sama dengan Silicon Valley Bank punya isu itu? Lebih kurang lah. So katakan kalau kat Malaysia kita target lah, kalau ada apa-apa berlaku, you all akan dapat akses tu secepat mungkin. Ideally kalau berlaku hujung minggu, by Monday dah boleh pakai. Berikutnya you dah dapat akses. Tapi kalau boleh kita nak bagi secepat, seamless, kalau boleh lagi terus. Ya. Jadi dekat US dia ada Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC, yang menangani isu SVB, Silicon Valley Bank di sana. Kita adalah counterpart lah di Malaysia, sama seperti FDIC di US. So tugas kami ni sama macam mereka di sana. Tapi dari segi kesediaan kami, memang kita orang memang sentiasa make sure that kita sedia lah. Kita buat kita punya internal simulation, kita buat kita punya partnership dengan kita punya rakan-rakan agensi-agensi lain yang penting macam Bank Negara dan Kewangan. Jadi kita sentiasa bersedia lah. Just to be clear, I selalu cakap kalau ambil takaful atau insurance, kita berdoa dan kita tak perlu pakai pun benda tu. Betul. Kita kena ada. Yes. Tapi yalah, ada orang kata beli takaful, kalau tak accident, sampailah kita meninggal umur tua nanti, tak accident tak pakai pun, rugi. Dia kata, bagus lah tak pakai. Maknanya kita tak accident, tak sakit. So itu adalah salah satu ignorance lah yang rakyat Malaysia ada dalam bidang takaful dan insurance. Tapi berbalik kepada Encik Ikram, nak tanya sikit lah. In your opinion, ignorance dalam kewangan kendiri ni, how widespread is it? Does it affect tak you punya orang-orang yang you nampak di sekeliling? From my point of view, saya term it as tidak ambil tahu lah, tidak ambil kisah. Betul. Kan? Memang salah satu masalah yang agak besar lah dalam kalangan kita punya, kebanyakan rakyat kita lah. Terutamanya dari segi literasi kewangan.
Pasal benda tu macam nampak remeh, normal day to day kan. Kita guna duit tiap hari, kita ambil tak kisah. Jadi selalunya benda-benda masalah ni membawa masalah kepada macam jadi sasaran mudah. Kena tipu, terperangkap dalam masalah hutang. Lepas tu kerugian akibat tak tahu hak-hak pengguna, tidak mendapat perlindungan yang betul, dan juga gagal lah nak merancang untuk masa depan. Dia beza sikit daripada kalau isu priority. Kalau you tahu you punya priority, itu you tahu tapi you ada priority lain. Tapi dia lagi masalahnya kalau you tahu tapi you ambil tak kisah. Itu yang lagi masalahnya, because that's about behavior, attitude, bukan knowledge lagi. Faham? Kan? Lepas tu dari segi kewangan ni, perilaku kewangan ni memang banyak lah dia punya sumber-sumber maklumat yang kita dapat dari segi agensi-agensi yang banyak memberi information pasal financial. Kami di PIDM ni kita juga adalah salah satu ahli Financial Education Network, PEN. Yang antaranya yang terdiri daripada agensi macam Bank Negara, Securities Commission, EPF ada? Kementerian EPF ada, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, PMB pun ada je. Jadi agensi ni kami memang bersepakat ada program dan modul untuk memberi maklumat tentang literasi kewangan supaya pihak awam ni lebih pelik kewangan lah. Which is why we're here. That's why lah kita berjaya untuk kumpulkan Dr. Mala dan juga Rahmat. Rahmat, berbalik kepada you. Ada baca satu berita ni. Daripada Astro Awan ni, pesara guru diperdaya sindiket penipuan. Mengalami kerugian tak banyak lah. 138 ribu ringgit. And tadi Encik Ikram ada cakap pasal knowledge. Tetapi yang ini adalah golongan intelektual. Cikgu. Sebenarnya cikgu sekurang-kurangnya kena ada degree lah. Okay, and then dia pun mengajar anak murid. So kita assume mereka pun bijak jugalah. Tapi ini satu contoh cikgu. Ada juga contoh-contoh lain dalam bidang education termasuklah pensyarah dan profesor, doktor pun ada juga. Betul. Soalan dia, macam mana mereka ni yang berpendidikan tinggi pun boleh kena scam? Okay, dia mudah je. Handphone berada di market kita ni, dunia kita sebagai pengguna ataupun yang kita start bermula guna handphone ni pada sekitar I ingatlah lebih kurang tahun 90-an ke atas. Itu handphone yang feature phone yang biasa-biasa lah. Itu yang jenis zaman perang. Yang basic Nokia. Triton paling dekat binatang mati. Dia semakin canggih pada sekitar 2000 ke atas. Betul. Zaman cikgu-cikgu dan pensyarah ni semua, sekolah dulu tidak diajar dengan ilmu-ilmu ini. Basic dia je. Bagaimana menggunakan handphone tu, do and don't dia. Itu sangat basic. Tu tadi saya bagi contoh 4 tadi tu. You tak kenal, you tak payah respon. Daripada luar negara, you tak payah respon. Saya bagi basic je. So kalau kita tengok, dan kajian yang saya sendiri buat berdasarkan kepada mangsa-mangsa yang bijak-bijak pandai ni, of course masa dia sekolah dulu, dia tidak didedahkan dengan pendedahan penipuan ini. Dan ini merupakan satu dunia baru untuk dia dan juga kita. Bila cakap pasal scam ni, senang cerita semua orang terdedah dengan scam dan benda ni baru bagi kita. Saya perlu fokus untuk menyampaikan segala knowledge, info, awareness, segala apa pun yang melibatkan penipuan dalam talian ni, sebab semua benda ni baru. Kita tak tahu pun. Saya pun kalau tak masuk polis pun saya tak tahu. That's why di kalangan cikgu dan juga pensyarah ni menjadi mangsa scam. Saya pun tertanya-tanya juga, kenapa golongan pendidik antara golongan yang teramai kena scam sebenarnya. Penjawat awam yang paling ramai juga cikgu. Sebenarnya semua orang pun kena scam juga. Cumanya saya tertanya kenapa mereka, ni pandangan saya lah, saya. Kesibukan tugas mereka mungkin menyebabkan mereka terlepas pandang dengan segala info yang kita bagi ni. Mungkin. Kerja penat, uruskan anak murid, balik rumah tu lah masa dia nak rehat, nak entertain anak dia pula. Mungkin dia terlepas pandang dengan info yang kita bagi. That's why tajuk ignorance ni memang sesuai sangat lah. Saya rasa penting lah kita nak bagi tahu mesej ni kepada masyarakat sana. Tapi kalau kita cakap pasal ignorance, tiap-tiap hari, hampir tiap-tiap hari kita buka surat khabar, mesti ada satu page. Tak kisah surat khabar ni ke surat khabar tu, mesti akan kata, ini kena scam 30,000, ini kena scam 50,000. Dr. Mala, among your patients, people that you meet, mereka ni, bila you tengok diorang, you ada rasa tak? Dia tak ter-expose ke dengan
berita-berita tentang scam ni? Kenapa nak kena tunggu sampai dah kena tanduk barulah dia macam tersedar, aku kena scam. Tapi tiap-tiap hari orang cakap pasal scam. SB Rahmat keluar kat TikTok. Yes. Surat khabar dah bagi tahu warning. Correct. Kenapa? Masih kena kan? Saya tak tahu benda ni betul ke tak. Mungkin you all boleh komen. Tapi saya rasa orang yang kena scam ni, kemungkinan besar sebenarnya satu sebab dia ada keinginan. Keinginan. Okay? Because some of the cases of scams yang saya pernah dengar dikupas oleh sama ada pihak polis ataupun financial people adalah mula-mula tu mereka diberi. Saya bagi awak 2,000, awak deposit 200, awak akan dapat balik 2,000. So dia nak 2,000 tu sebab tu dia bagi 200. And then dia dapat 2,000 tu. Dia scammers ni sebenarnya dia orang pandai. Scammers ni kalau ada banyak cerita Tamil, cerita bahasa lain saya tak pastilah. Cerita-cerita tentang scamming ni dia IT savvy people, orang financial dia orang pandai sebenarnya. So satu case yang memang close to me, she's a finance manager in a corporate company. Okay. Accounting, Finance manager dia account graduate yang ambil masters MBA after that and jadi finance manager in a very famous corporate Education company. ada, kelayakan pun ada dari segi Correct. dia punya pengalaman. Married, husband a doctor, 2 orang anak. So very strong background. Dia kena scam dekat 200,000. So that was how it started. Dekat situ yang saya nampak sebenarnya sebab diorang digoda dahulu, dia diberi dahulu. You bagi 200 dapat 2,000. Dia dapat 2,000 tu. Okay, sekarang you bagi 3,000, you akan dapat 5,000. Dia dapat 5,000 tu. Lepas tu you bagi 10,000, you dapat 30,000. Dia dapat 30,000 tu. And then manusia ni, saya selalu cakap kalau ada mental health punya talk ke, lifestyle punya talk ke, saya selalu cakap satu perkara, kita manusia, kita tak pernah puas. Kalau kita kejar kita punya wants, kita punya keinginan, takkan habis nafsu keinginan kita ini. So sebab keinginan tu makin naik. And then dia akan cakap, okay, now you masukkan 200,000, you akan dapat 1 juta. Itu yang dia sampai masukkan 200,000, pop, semua tutup. And this particular friend of mine, dah gantung tali dah nak bunuh diri. Because tak berani nak bagi tahu husband. Sebab the way dia dapatkan 200,000 tu, and then somehow cerita tu habis di sana lah. She didn't commit. But saya sampai sekarang menggeletar, memikirkan seorang dengan family background yang kuat, dengan financial knowledge yang kuat, semua ada, masih boleh tertipu seakan-akan, orang Melayu cakap apa? Pukau. Seakan-akan kena pukau. Kita selalu kan orang yang sakit pun kalau datang hospital selalu rasa kena buat orang, selalu rasa kena sihir. Kalau financial ni kita rasa kena pukau. Saya rasa ayat sebenarnya adalah kita dibendung oleh nafsu, godaan yang begitu tinggi. Sebenarnya doktor tak terima lah perkataan kena pukau tu. Sebenarnya it comes from us lah. Right. Tak ada pukau pun. Saya Ada tak pukau, setuju Mana ada lah. pukau? Apa yang pukau? Tak Kalau ada. cinta pun kita kata dia kena pukau, dia kena buat, dia Tak kena ada. sihir. Sebenarnya kita ni cinta sangat dekat dia kan. Saya tangkap scammer, dia orang tak pandai pukau pun. Tak pandai Tak pandai. Sebab zaman pukau Tak tu ada. dicipta, tak ada internet, tak ada wifi, Tak tak ada ada. telefon. Macam mana pukau tu nak lalu wifi, Tak ada nak lalu, masuk kan? Kalau lalu setakat nak ambil yang 200,000, baik dia ambil yang 2 juta, 2 bilion. Betul. Ramai je orang-orang lain yang lebih kaya kan. Jadi saya Tak ada, rasa tak ada. satu keinginan. Yes. That's what push them untuk di scam. Yang kedua, saya tak tahulah kalau benda ni salah, kalau ada orang marah ke apa, saya minta maaf ya. Kadang-kadang saya rasa ia juga kerana mereka rasa bersalah. Dia pernah buat salah somewhere tau. Jadi bila dia dapat call kata something stuck dekat custom, something case awak dekat polis or something like that. Sebab kita ni pernah buat salah. Jadi dia macam sudah. Dia panik. Ya, betul-betul. Saya pernah tipu something like that. Dia panik. Jadinya dekat situlah yang psychology wins. So saya rasa this is a game, a psychology war. Saya sendiri pernah dapat panggilan telefon. Dia kata barang awak stuck, nanti awak kena. Waktu tu benda-benda scam ni tak glamour sangat lah. Tapi saya ni jenis yang rowdy lah, orang kata gangster sikit lah kot kan. Jadi bila kita tengah kerja, saya ni tengah busy, awak telefon kata ada kotak stuck dekat kapal apa, saya kata okey lah, saman je lah, panggil lah saya pergi mahkamah, nanti jangan kacau saya kerja. Saya macam tu. Saya jadinya lepas tu baru tahu rupanya benda tu scam. Contohnya dia call, dia kata saya nak servis penapis rumah dekat rumah awak. Saya tak ada pun penapis tu kat rumah saya. Jadi saya marah balik orang tu. Lepas sometime baru saya tahu rupanya itu adalah panggilan scam. So saya rasa bila orang tu takut, tak ada keyakinan diri, mereka kalah dengan psychology war daripada scammer tu, itu yang mereka scammed. So I think the education that need to be given
in terms of financial literacy, body safety, mental health, kesemuanya adalah kita kena build self-confidence. You need to know siapa jati diri anda. Siapa saya, apa my past mistakes, apa my current status. And if you're confident and you tahu akta, you tahu undang-undang, kalau polis nak call, tak apalah, panggil lah. Sama lah dekat mahkamah, I can get a lawyer. I have rights for representation. Betul. Dan it's okay. So itu pandangan saya. Cakap pasal undang-undang dan hak ya. So Encik Ikram, what do you think about the ignorance dalam bentuk consumer protection? Sebab PIDM consumer, in terms of consumer is pendeposit lah. We consume the services of the bank. Tapi ramai orang tak tahu pasal kalau letak duit dalam bank, if anything happens to the bank. Sebab ada juga orang kata, kalau bank bankrupt ke, better aku letak duit dalam bawah bantal, dia kata. Dan ada risiko lain pula, ada green goblin masuk rumah ke, ambil you punya peti-peti kan. So in that sense better letak dalam bank. Tetapi ramai takut-takutkan, bank tak selamat lah, tempat tak selamat lah. What are your thoughts in terms of nak memastikan rakyat Malaysia ni tahu tentang hak-hak yang ada untuk dia? Okay, but first and foremost, I nak sambung sikit cerita very interesting. Best pasal kita psikologi scam ni kan. I rasa memang scammers ni diorang bukan expert pukau. Diorang psychologist. Correct. Diorang dah belajar macam mana nak play with your emotions. Diorang tahu you punya keinginan. Dia dah study you punya weaknesses and they play with your mind. Correct. Itu yang jadi masalah. Ketika kita ni sebagai pengguna, kita macam senang nak tumpas pada benda baru, benda-benda yang nampak exciting sikit kan. I have a situation also, a friend of mine who's a doctor, kena scam 50,000 je lah, taklah banyak, tapi dia terus, ni investment scam. Okay. Samalah lebih kurang, dia kata dia dah dapat apa ni, invitation, kata dia dah dapat dah return sebelum ni. Lepas tu agent tu kata ada promotion baru, tapi you kena respon balik dalam masa 10 minit. Kena letak ke tidak, you lose. Dia buat FOMO pula. FOMO. Lepas tu dia kata very limited period. Kalau ni tak dapat, melepas. Urgency. What is FOMO? Fear of missing out. So dia bagi agency, you kena buat sekarang, kalau tak terlepas. Terlepas. Very good technique lah. Itu salah satu dia. So tu dia masukkan lah. Dia masuk. Lepas tu baru dia dengar, ni macam ramai je yang tak dapat balik ni. Malam tu juga dia call I, nak tanya mana nak pergi, mana nak call, mana nak telefon. Dari segi scam, unfortunately memang kita PIDM ni kita tak report, kita tak cover scam lah. Kita cover bila bank tu muflis ataupun bankrupt. Tapi kita, because we are part of the fan apa semua, jadi kita pun fan bantulah nak tolong bagi tahu tentang hak-hak. Macam mana kalau harta berlaku, mana nak pergi, kita share all the info macam mana nak respond kalau you kena scam. Kalau you kena bank tu, you kena respond immediately. Kalau boleh call bank tu dululah. Kalau tak, boleh call dekat 997 kan, untuk NSRC apa semua. Jadi coming back to that point about nak tahu hak, tu I think is important. Pasal bila you dah terkena ni, kadang-kadang you tak tahu mana nak pergi. Right? Daripada segi scam ke, and even dari segi pelindungan deposit lah, macam you cakap tadi Financial Faiz. Kalau orang tak tahu yang simpan kat bank tu selamat, dia tak confident. Asal nanti dia dapat duit, nanti dia simpan merata-rata. Kat dalam wallet lah. Tak apa, wallet tu tak apa lagi. Most of the wallets now at least ada protection lah juga kan, or ada regulated. Tetapi ada juga yang apps baru ni baru orang tak tahu apa semua, dia kata ni you boleh simpan duit kat sini, boleh invest tapi you pun boleh jadi wallet. You tahu tak siapa yang provide ni, selamat ke tak kan? Jadi and then the worst of course, you simpan bawah bantal lah. Kalau kena curi ke, kalau rumah terbakar ke, habis hangus. Jadi we always say that you please need to know the importance of the knowledge tu, apa hak-hak pengguna, apa protection yang you ada kan. Satu lagi yang saya nak cakap juga pasal scam ni, I think one of the most common thing yang banyak berlaku sekarang ni is orang, especially the younger ones, senang nak bagi account details nak jadi mule account. Pasal dapat duit. Berapa banyak duit yang dia dapat selalunya? I mean, bukan nak encourage orang buat tapi yang pandai tak banyak pun yang saya dengar. Ada setengah tu setakat RM500 je. One off. 300 pun ada. 300 pun ada. Tapi masalahnya dia orang tahu, dia pergi, dia target students.
Especially dekat kawasan pendalaman, macam kita orang buat engagement kat East Malaysia kan. East Malaysia banyak. Dia buat engagement Dia target sekolah-sekolah pendalaman ni budak-budak yang perlukan duit, easy money, quick money kan. Bagilah 300, 500. Tapi what's the effect kalau budak-budak ni nama dia digunakan sebagai mule account dan di-flag sebagai mule account? Itu yang jadi masalahnya tu. Kalau you tak tahu hak and apa repercussion dia, because once you dah kena account you digunakan untuk mule account, you be blacklisted. And you be most likely blacklisted for life. For life. Maknanya tak boleh buka account savings lagi. Because you punya nama, IC apa semua telah digunakan sebagai mule account. Jadi you punya future tu dah tak ada. terganggu. Susah. Nak kerja. Lepas tu nak clearkan balik. Pasal for you to be a mule account ni, you kena bagi consent nak buka. Yes. You dah bagi information you. Jadi you bersubahat. Betul. Bila you bersubahat tu, you dah kira part of it lah. Sama-sama. Tu yang you kena blacklisted tu. Jadi masalahnya ramai yang antara golongan muda kita ni tak faham dia punya implikasi. Kalau you ambil lah nak duit cepat, buka 2-3 account dapat beli mudah iPhone sangat. baru. Betul. Kan? Tapi lepas tu for life you kena blacklist. Kalau saya tangkap. Tangkap apa? Mule account? Mule account saya tangkap. Tangkap I tangkap ramai gila. Ramai garang You nak educate orang, tak nak bagi account, you rasa you cakap orang dengar tak? Tak dengar. Mes ni saya tangkap. Baru dia tak nak nanti kena tangkap dengan ramai. Kena lagi yang ni. Ini jangka masa panjang punya kesan ni. Ini yang kita takut ni. Dia orang tak nampak. Banyak orang merayu kat saya, tuan, tolong tuan nak buka. Saya kata kalau saya banker pun saya tak bagi you buka. Pasal you tak pandai jaga account you. Ignorance ni, kita balik pada ignorance. SOP tu, account bank mana boleh bagi orang lain. Tapi I'm sorry to interrupt. Tapi it's not fair for them. They didn't know nama mereka, nombor IC mereka disalahgunakan. Macam mana bank benarkan? Dia yang bagi. Tak, tapi macam mana bank benarkan? Bank benarkan macam ni? Macam mana dia buka akaun tu? Budak tu memang pergi bank. Itu yang masalahnya. Kalau sebagai kalau nak buka mule account, and this is why the orang siapa yang terjebak lah dalam mule account ni akan di blacklist kan. Pasal memang you kena buat action on your part. You kena bukakan account. Lepas tu you bagi detail account tu dekat scammer. Username, password. Salah kalau you buka account, you sign dia borang. Masalah orang kita, dia sign borang, dia tak baca. Cuba baca. Tu yang kita cakap tadi, SOP kena cantik. You ikut SOP, you takkan bagi pun account bank you dekat orang. Itu je. Macam dia orang beli insurans lah, tak baca. Tapi kalau kita cakap dari segi consumer protection, bukankah bankers dia kena bagi warning betul-betul? Dah bagi ke? Tulis besar-besar. Kalau hang bagi account ni kat orang lain, lepas tu ditangkap sebagai mule account sebab duit scammer semua masuk dalam account tu, dikeluarkan, hang jadi mule. Lepas ni nak buka lagi dah tak boleh. Essentially tak akan dapat account, macam mana? Saya dapat gaji nanti. Itu saya cakap dengan bank, kawan-kawan bank lah. Saya kata, saya sendiri buka account, memang you sediakan. Dia kadang-kadang dia sediakan nota kecil. Saya kata nota kecil orang tak nampak. Betul. Kalau saya kata, you sediakan satu surat khas untuk ini saja, MOU, sign. You baca dan you sign. Saya dah cakap dah, bank, I don't know lah, saya bukan pakar dalam perbankan, tapi ni pandangan saya untuk memastikan kedai akaun macam Dato' Mala cakap, dia orang tak tahu. Kita nak tutup ruang tu yang dia kata tak tahu. So bila dia sign, nak tangkap pun saya tak setuju. Saya tangkap. Saya empati. They need education. You tangkap lagi lah jadi jenayah untuk dia. Kesian budak-budak tu. Kalau teenager kita protect. I think yang itu bahagian polis dan bahagian pendakwa raya. Isu yang ada sekarang ni adalah dari segi kena blacklist forever tu. Correct. Itu is like a life sentence lah. Yes. You tak boleh buka account bank ni, agak susah. Even kalau 5 tahun pun susah nak kena kerja, makan gaji hari je. Susah. Dia orang tak nampak lah. Dia orang tak nampak. Dia orang dah kerja besok, insyaAllah mak susah ni. Nak minta kerja kena ada account bank. Nak masuk, sebab syarat-syarat nak minta kerja, awak ada account bank tak ada. Dah kena buka cerita lama, confirm tak dapat kerja tu. Dia orang tak nampak benda tu. That's why they target the student. I see. My God. Dia target the student, dia target yang ignorance. Back to the issue lah, siapa yang tak ambil kisah, siapa yang tak ambil tahu. And then macam Tuan Rahmat cakap tu betul. I think macam kalau kita orang pun kat PADM ni, kalau dari segi nak bagi information pasal you all punya protection dekat bank kan, kita memang suruh bank tu paparkan besar-besar kita orang punya logo BIDM, kita orang punya tu. Lepas tu kalau you buka account baru, the counter kat bank tu patut kena explain, account ni dilindungi oleh PIDM atau tidak dilindungi oleh PIDM, depending what type of account lah. Itu semua. I think similar kind of I rasa I setuju dengan Tuan Rahmat tadi. Bank mungkin dari segi nak mule account ni
Kena bagi kesedaran Special, lebih dia lain special sikit. sikit. Dia lain Bagilah sikit. pamphlet satu kat sebelah tu kata, okay, kalau you buka and you share your account ni kepada scammer, you pun terbabit, you pun bersubahat, you pun mungkin kena blacklist. Kita Bagi diorang sedar. Tak nak macam Dr. Mala kata takut terenaya. Mm-mm. Saya ni nak Betul. menutup ruang terenaya tu, that's why saya macam tuan cakap tadi kan, kena special untuk itu. So, kita educate dan kita prevent dia buat benda tu supaya dia sedar lah, tak nak Yes. ada email account nanti Yes. dapat RM5 sekarang tapi future tergadai. Gone. Tapi kalau nak cakap balik pasal terenaya ni ataupun pasal related to PIDM, nak sentuh sikit pasal insurance. Insurance ni kita tengok dia ada dua portion. Okay, kadang-kadang lah orang beli untuk insurance medical card. At the same time, dia pun ada investment portion. Bagaimana yang PIDM to protect? Sebab kadang-kadang orang bayar ni dia tak tahu apa dia bayar. Kadang dia bayar RM300 sebulan. Rupanya bahagian insurance dia lain, bahagian investment dia lain, and then dia jadi confused. Kalau ada isu, Dari segi yang tu, PIDM, kita punya role is nak protect the insurance dengan takaful punya portion. Your Portion protection on the benefit lah. Ya. Jadi dari segi the portion yang investment tu sebenarnya kita tak cover directly. Tapi sekarang ni banyak produk-produk insurance yang dia dah intertwine kan lah benda tu kan. Jadi ada yang kebanyakan daripada produk-produk insurance yang tercover sekarang, investment link ataupun tercover pun dia punya investment portion tu sebenarnya also digunakan untuk cover you punya insurance ataupun tercover punya manfaat lah atau benefit. Jadi yang tu kita cover. Cuma the direct investment portion tu kita tak cover lah sebenarnya. Ya, pasal investment ni is actually sebagai investor, you ambil risiko you sendiri. Jadi deposit tu you punya hak you lah, ataupun kalau tak insurance tu you punya hak. Daripada segi benefit tu you beli untuk protection you kan. Jadi yang tu kita cover. Jadi samalah macam kalau dekat bank pun kalau ada deposit tu mungkin it's actually an investment product macam gold deposit sebenarnya is investment punya produk ya. Itu pun kita tak cover. sebenarnya kalau ada logo PIDM tu dekat bank, tapi tu bank masuk mesti ada logo PIDM. Betul. Bank yang selalu pergi lah. Tapi bukan semua produk bank tu under protection. Kita tengok per product basis lah. Yes, per product basis. Dan macam saya cakap tadi, actually kita dah ada keluarkan regulation dekat kita punya bank-bank ahli dan juga ahli-ahli penginsurans kata kalau you jual any of your product, deposit, bank deposit punya produk ke ataupun produk insurans atau kaful, mereka kena explain produk ni produk apa, sama ada dilindungi atau tidak dilindungi oleh PIDM. Jadi kita enforce benda tu dekat institusi kewangan ni, kata you kena explain dekat pengguna. Pasal dia orang berhak tahu. I see. They need to know. They need to know what they are going into. Okay. But that's the thing lah. To be fair to the banks sebab dulu saya kerja sana dan kawan-kawan pun ramai kerja bank. Setiap produk yang ada tu, benda nak kena explain tu banyak. Letter of pun 20 pages, semua benda kena go through. Belakang, part of the KPI. Lepas tu Rahmat pula minta tambah satu lagi MOU. Okay. Itu adalah dari segi bank. And bank biasanya sebab dia profit driven, any single inefficiency maknanya masa digunakan lah oleh staff dia untuk meng-explain, dan dia akan ambil masa untuk menjual. Okay, tapi kalau tak ada paksaan, tak ada akta, dan benda tu maybe tak akan berlaku, tak ada regulation. So in this situation, ada tak akta-akta yang ada kat luar sana yang dibuat khas untuk protect customer or consumer? Of course ada, tapi bukan di bawah PDRM lah. Kalau kita cakap to protect consumer ni, dia di bawah KPDN HAP, iaitu Akta Perlindungan Pengguna. Maknanya kalau kita ada isu yang kita tidak berpuas hati atau kita nak buat tuntutan yang nilai tak melebihi RM50,000, kita kena melalui proses tribunal di KPDN HAP. Akta tu memang ada lah. Ada. So masyarakat sebenarnya harus tahu benda ni. Ni macam tuan cakap tadi, hak kan. Dan tuan bila cakap pasal hak, saya suka lah. Tak tahu, tajuk hari ni macam best lah. Tak cukup sejam lah. Saya suka lah. Pasal banyak benda kan. Dr. Mala dah tengok jam ni. Saya macam okay boleh. Because bila kita cakap pasal ilmu ni, dia tak boleh sekarang baru nak ajar. Dia kena bermula daripada sekolah. Bila kita biasa bermain dengan ilmu tu, dengar, dan tak jadi masalah untuk bila kita dah masuk alam universiti tadi, yang kita cerita pasal student kena kedai akaun, takkan jadi masalah bila situasi itu datang.
Sebab kita dah diajar basic tu di situ. Sekarang ni masalah macam saya cakap tadi, benda ni semua baru dan macam mana kita nak pujuk orang untuk nak datang pada kita, untuk nak dengar apa kita cakap ni satu cabaran juga. That's macam ni akta ni, tak semua orang tahu ni bila orang tanya dengan saya, tuan boleh dapat duit balik tak? Saya kata boleh, kena melalui KPD dan SCP tribunal. Itu pun bukan semua kes. Dan kita kena tengok dalam dia punya portal rasmi tu, dia ada tunjuk kes-kes apa yang boleh. Beli barang ataupun nak mendapatkan servis perkhidmatan yang tidak menepati apa yang diinginkan oleh pengguna, dia boleh buat melalui proses itu. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh dapatkan bantuan daripada mana-mana agensi yang kita nak. Banyak tempat tu ada, cuma semua orang tak tahu. Rahmat, what do you think about kadang-kadang kita tengok orang kena scam ni, kadang-kadang yang orang tua-tua bila anak dia atau kita yang muda benih marah, apa ni papa macam ni, apa bapa macam ni, apa pakcik macam ni, pakcik kita lah kan. Dah cakap lah benda scam, dia buat juga kan. Lepas tu dia dah buat, dia dah hilang 20,000. Apa dia kata selalunya? Alah, dah tak ada rezeki. So apa yang kita boleh cakap kat orang macam ni? Sebab selalunya mak ayah hantar anak-anak pergi universiti, so anak-anak tu belajar supaya dia pandai, supaya dia boleh lah bantu-bantu. Anak dah pandai, bila anak-anak tegur, ayah kata tak apalah, ayah tahulah apa ayah buat. Lepas tu bila ayah kena scam, ayah revert back tu, dah tak ada rezeki, rezeki orang lain. Macam mana nak menjawab tu? Ini semua gara-gara garam. Aku lebih banyak makan garam daripada kau. Bila kita fikir pasal benda ni, okay, to be honest, saya juga berhadapan dengan situasi yang begini, yang saya sendiri dah macam lantak kau lah. Saya dah sampai tahap tu tau. Sebab amat sukar untuk kita menasihatkan orang-orang lama. Orang lama. Kita berbalik kepada ilmu lah. Semua berbalik pada ilmu yang asal tu. Dan kita tak salahkan diorang, because zaman dia di kampung, dia tak diajar pun. Dan diorang bukannya macam kita pergi sekolah. That's why kita sebaya ke? Dekat-dekat? Lebih kurang. Saya lagi. Saya muda. Kalau kita cerita yang kena scam, bukan kata macam inilah. Kalau orang yang pandai pergi masuk universiti tadi, Dr. Malas itu Dr. Malas kata 200,000. Yang mangsa yang berjumpa dengan saya ni berkelulusan master accounting, kena scan 5 juta. Aduh. Ini 200,000, kena scan 5 juta. Kalau dah yang pandai pun boleh kena scan, apatah lagi orang tua kita kan. That's why kita benda ni, kalau berbalik pada ignorance apa yang kita cuba bincang ni. Nasihat saya untuk orang tua-tua begini, anda harus istiqamah, teruskan nasihat. Selalu saya nasihat macam ni, awak tunjuk video saya dekat mak ayah awak, dan yang best ni mak ayah respon, Rahmat ni tahu apa. So saya kata okey lah, kita surrender lah. Of course orang tu bukan mudah, satu cabaran yang bukan mudah. Tanggungjawab anak, saya nak cakap, anak you bertanggungjawab ke atas ibu bapa. Yes, of course. Kalau mak bapak kena scam, saya salahkan anak. Jangan cakap susah sebab anak mak bapak kita yang tak ada kurang-kurang belajar macam kita, dia nak didik jaga kita yang 6-7 orang ni sampai kita jadi macam ni. Bayangkan betapa susahnya dia nak menjaga kita. Betul. So you jangan bagi alasan, saya tak boleh handle mak bapak saya. Tak boleh. Alasan tu saya tak boleh terima. Walaupun mak ayah resist pun, kita kena berjuang. Kena ada cara, mesti ada cara. Ambil handphone dia. Dia beli handphone baru. Doktor, dia beli handphone baru. Dan saya muda, parents saya tak ada online banking. You block their access. Okay. Tak ada online banking. Sebab saya tahu, tapi diorang ada smartphone lah. Sebab dia nak tengok anak dia berceloteh kan, tu boleh. Tapi online banking tak ada. Kalau nak beli online, sama ada saya belikan, saya bayarkan. Ataupun COD. COD tu yang dicuri-curi lah, beli yang saya tak tahu, suplemen lah, vitamin yang saya tak bagi tu, okey lah dia COD. Yang lain semua, mak nak beli apa, abah nak beli apa, bagi tahu saya belikan. No online banking for them. Online banking. Tengok Dr. Mala buat daripada awal tau. Dia dah educatekan benda tu. Ini yang sepatutnya orang buat. Betul. Saya pun sama. Mak saya duduk dengan saya sekarang ni. Jadi saya pun kontrol benda-benda macam tu juga. Pasal orang senior ni, dia kadang-kadang dia cepat risau. One of the things yang baru ni kena dapat message kata, you kena bayar you punya saman, kalau tidak you kena masuk court. Dia guna taktik takut lah. Waktu tu lagi senang takut, dia kena takut. Mudah lah. Cakap apa-apa yang ada kena mengena dengan nak bayar apa semua, you run through me dulu. Yes, betul. Ni tengok ni, ni bukan ni scam ni. Kita tengok dah. Kita tengok dah scam tahu, tapi jangan susah sikit. 2 hari lepas tu dia datang balik kata, bayarlah, nanti kan kena masuk court. Tak ada. Takkan panggil. Dia cakap kalau dia nak cari you, dia kena hantar warrant tu datang ke rumah, bagi dia tangan. Dia takkan masuk. Betul. So part of hak consumer juga. Maksudnya dia orang tak boleh je tarik kita ke macam tu, kena ada proses dia. Tapi kalau kita tak tahu hak kita, senanglah kena psikologi. Dan orang senior, orang yang muda biasa senang sikit
terpedaya lah. Ya, yang ya. terlalu tua dan terlalu muda. Pasal yang muda mungkin dia tak tahu Dia tak lagi. tahu. Tapi yang senior ni biasa dia dah pasrah sikit lah. Ya, Dia tahu ya, dia dah ya. belah sikit. Tapi kadang-kadang kita kena remind diorang. Kata, Lemah. jangan. Jangan. My dad dia dapat video Perdana Menteri bercakap dengan Elon Musk. Kata you buat investment 15,000 hari ni, you akan dapat pulangan 1.5 juta ke 15 juta, I tak ingat. So saya after a shoot macam ni, habis dia tengok miss call 15 daripada abah. Kenapa ni risau kan, ayah dah bomoh kan dekat kampung kan. Bila call dia kata, you lah ni tak buat online banking untuk abah, cepat apa semua tengok video. I tengok deepfake. Ya, deepfake. Oh, dia AI. kena FOMO. Dia feel sebab ya. benda tu kena cepat Betul. kan. Cepat, yes. Saya kata abah tak apa, 15,000 tu bagi kat saya. Saya pulangkan 15 juta. Bagus lah nak macam ni. Tapi berbalik kepada orang tua dan insurans dan takaful. Alright. So sebab sekarang ni insurance cost medical, Alright. if you can tell me, makin mahal atau makin murah? Makin mahal. Makin mahal. So kadang-kadang kita nak dapatkan rawatan pun Correct. nak kena keluar duit banyak. Betul. And then ada juga kes di mana kita tak tahu hak-hak kita nak beli takaful. Alright. Bahkan kita beli takaful yang macam tadi cakap lah, lebih banyak investment daripada insurance. Macam mana kita nak make sure that kita dan ahli keluarga kita, including orang tua, mendapatkan takaful yang betul? Atau medical card yang betul lah? I think sama juga berbalik kepada kesedaran dan juga keinginan untuk tahu. So sebenarnya sebagai pengguna, contohnya lah kalau you cari medical card ke takaful perlindungannya, yang pertama saya rasa pengguna kena tahu kamu ada hak untuk minta comparison, perbandingan harga. Quotation tu. Walaupun lah kakak you punya boyfriend jual company ni or whatever, you kena beli dengan dia juga tak apa. At least minta comparison company ni perlindungan yang sama, bla 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 yang sama, apa harga dia, apa beza dia, apa pembayaran dia. Cuba bandingkanlah, macam kalau kita kerja corporate company kan, you perlukan 3 quotation kalau you nak pass through satu projek. Saya rasa dalam pilihan peribadi pun okey je kalau nak gunakan format yang sama, at least dapatkan 3, bandingkan. And then minta dekat agent tu, sebab agent tu dia buat calculation tu dengan dia punya macam app je tau, dia orang pegang tab macam tu. And then you macam kalau you cakap, okay, kalau sekarang umur saya 32, cuba naikkan jadi 41, apa harga dia? Okay, kalau accidental death you letak 1 million claim, apa monthly premium? Cuba ubah jadi 2 million, apa beza dia? So you boleh minta dia ubah-ubah tau untuk tahu. So you kena tahu yang tak semestinya apa yang dia present dekat you tu you kena beli yang itu juga, tidak. Kita kena tahu hak kita, kita boleh buat adjustment, kita boleh buat apa yang sesuai dengan poket kita, gaya hidup kita, faktor risiko kita. Contohnya lah orang yang banyak bekerja on the road, you kerja driver, you kerja, you travel, you traveller, so you punya accidental death kena lagi tinggi. Tapi kalau macam family history anda ramai yang ada chronic disease, ada cancer, then you punya death kena lagi tinggi. So you kena tengok dekat mana. Kalau anak kecil lagi kan, belajar nak jauh lagi, so kena adjust. So kita kena tahu hak kita. Yang saya ada hak untuk dapatkan sebut harga yang saya mahu. Bukannya saya beli apa yang agent tu push kat saya. Apa yang agent tu dapat commission paling tinggi, itu yang saya nak. Because agent ni dia ada macam, okay, dia takaful, dia ni insurance, because it's different, you know, takaful and insurance is 2 different thing. And then ada setengah agent yang dia nak you ambil traditional policy sebab dia punya commission XYZ. Ada agent yang nak you ambil ada investment link. Jadi kita kena tahu traditional policy tu apa, investment link tu apa, takaful tu apa kebaikan takaful berbanding dengan insurance. Kena tahu semua ni, and then take a day or two, take a week or two, dan buat keputusan yang betul. Tapi macam sama juga lah, macam buka bank account tadi kan, baca, faham. Sekarang ni kan ada kawan baru, semua orang ada kawan baru, ada ChatGPT, tanyalah dekat dia kan. Hey buddy, I tak faham lah benda ni, boleh tak terangkan? Dia boleh jawab dengan lawak Kelantan, dengan In fact, you boleh upload that policy or quotation tu ke dalam ChatGPT, suruh dia baca. Betul. And then give 10 best points. Yeah, betul. You can do all that. It's quite nice actually. You can go and disturb ChatGPT. Fahami and please faham apa yang anda purchase, apa yang anda bayar selama ni, apa manfaatnya. Dan apa yang tak ada pun kena tahu juga, apa yang tak cover. Dr. Malak, dalam bentuk hak pengguna juga ni, tapi lain sikit. Sebab I know some agents, dia nak cepat. Okay. Nak cepat, orang tu gemuk. Sorry lah, bahasa kasar BMI ni gemuk high. lah. BMI very high. Okay. Approve ke tak approve kalau takaful macam ni?
BMI high kalau tak ada chronic disease. Saya bukan ejen ya, saya tak jual insurans, jangan datang kat saya Kalau BMI high, tak ada chronic disease, saya rasa kamu kena buat full medical check up. Okay, so ambil masa. Ambil masa sikit. Ejen akan lambat sikit lah dapatkan case approval. Which is okay, sebab kalau you dah buat full medical check up waktu tu, dah confirm kamu tak ada chronic, tak ada coronary artery disease, tak ada diabetes, HbA1c semua dah buat. Jadi contohnya lah, touch wood, okay? In 1 year's time, you tiba-tiba kena diabetes. Company tak boleh dispute dah. Sebab you dah buat full medical check up berbanding dengan orang yang BMI dia normal, tak ada chronic disease, dia pass terus, tiba-tiba lepas tahun dia kena sakit jantung, dia akan query. So ada case in your hospital, dia ada medical card, tapi kena query because dia tak, apa dia panggil lah, tak mengaku. Bukan, sebab kena faham ya, dalam 2 tahun pertama pembelian takaful ataupun insurans, dia ada sesuatu yang dikenali sebagai incontestable period. 2 tahun biasanya ya. Tapi you pergilah tanya dekat agent you, company tu, insurans tu, takaful tu berapa tahun. To my knowledge secara umumnya 2 tahun. Dalam 2 tahun pertama, apabila ada diagnosis penyakit kronik, contohnya kanser, contohnya sakit jantung, contohnya diabetes, syarikat insurans ataupun takaful itu mempunyai hak untuk query. Dia tak boleh decline terus tau. Dia ada hak untuk investigate. Sebenarnya you pernah tahu ke? You pernah pergi klinik check ke? Dia akan check dekat hospital ke? Dia adalah dia punya rahsia-rahsia dia tau. Network dia. Okay. Dia akan so dia akan kata kita decline cashless admission guarantee letter. Company will conduct a pay and claim basis. So you bayar dulu untuk treatment. You ada hak untuk teruskan rawatan. Tapi kena bayar sendiri dulu, nanti submit claim. So you kena submit semua yang dia minta, dia ada hak untuk review dan bagi tahu dia akan bayar balik ataupun tidak. Kalau betul kamu jujur, dia tak dapat jumpa past records ke apa ke, dalam pengalaman peribadi saya, pada kebanyakan masanya mereka akan bayar semula. Kecuali ada hanky-panky. Itu antara you dengan company lah, kita tak tahu. So 2 tahun adalah incontestable period secara umum. Sebab dari segi perubatannya, macam kalau kencing manis hari ni, bukannya hari ni minum Milo, hari ni minum manis terus dapat kencing manis, tidak tau. It takes some time untuk benda tu develop. So company hanya nak tahu, adakah awak dah tahu tapi awak tak bagi tahu, ataupun secara jujurnya awak tak tahu. So ini adalah sesuatu yang orang kena faham. Sebab tu kita suruh ambil awal bila kita masih sihat dan kita tak ada diagnosis penyakit kritikal. Tapi saya nak disclaimer terus ya. Penyakit yang berbeza ada waiting time yang berbeza. Contohnya demam 30 hari, no problem. Tetapi kalau demam tu disebabkan oleh jangkitan tonsil. Now, ear, nose and throat, waiting period dia usually 90 hari. So, kalau you demam, doktor letak diagnosis acute tonsillitis, hari ke-32 you beli, decline. Decline coverage. Decline cashless admission. So, kena tahulah hak-hak di situ. Kita yang kerja kat hospital ni lah yang tahu benda ni kan. So, ada waiting period yang mana company ada hak, tapi pengguna pun ada hak juga. Dan juga ada period yang orang yang kata BMI high, family history dan sebagainya, tak bermaksud kamu tidak boleh. Tadi Dr. Mala dia cakap pasal cashless admission akan di-reject. Okay, baru-baru ni kan 1 September kecoh pasal co-payment takaful. So maknanya dulu ada takaful produk yang masuk je tak payah bayar apa-apa. Tapi bank negara kata that's not going to continue any longer. Encik Ikram, what do you think about this? Sebab this involves people's savings. Orang kata dah bayar 300 sebulan, 300 sebulan. Tak adalah banyak sangat. I mean, depends lah. Ada orang bayar 500, ada orang bayar 1000 sebulan. Lepas tu bila dah bayar, let's say setahun 3,600, 10 tahun 36,000. Lepas tu masuk hospital, kena RM50,000 punya bill, 5% minimum, 2,500. Dah bayar 36,000, kena bayar 2,500. Dia marah lah. In your opinion, is this something yang bagus atau tak bagus untuk consumer dan juga untuk the industry as a whole? I punya opinion sebenarnya ada kebaikan dia. It gives options untuk pengguna. And again, you nak kena tahu apa dia punya fungsi, apa you punya hak. Right? Going back to Dr. Mala punya point, sebenarnya kalau at the earlier stage, kalau you ambil policy you at the younger age, waktu you sihat, chances of you kalau nak kena sakit tu lama lah sikit kan, insyaAllah kan, kalau yang sakit-sakit kronik lah ke apa ke. Jadi kalau you ambil co-payment ni, you at the starting age tu mungkin you punya pendapatan taklah berapa tinggi sangat. Jadi you mungkin nak premium yang lebih rendah. Kalau you ambil yang all in, tak payah bayar apa-apa tu, premiumnya biasa lagi tinggi sikit. Betul.
Jadi it is a means nak bagi your premium to be actually more affordable. So that waktu permulaan tu you ambil you punya policy, you boleh start off dengan premium yang lebih rendah, and then over time apa semua mungkin you punya gaji dan pendapatan dah lebih besar sikit. Bila dah pendapatan lebih besar sikit, lepas tu something happens lah. Katakan time tu you dah gaji dah berapa ribu sikit, you ada savings, you can afford to pay 2,500 tu. Jadi actually dia ada dia punya kebaikan dia lah. Juga banyak orang dapat misconception kata kalau co-payment ni pengguna nak kena bayar deductible tu kan. Tapi banyak je insurance produk yang lain pun ada deductible dia juga sebenarnya. Cuma ini bagi option. Kalau you kata you rasa I perlukan perlindungan tu memang komprehensif daripada awal and saya mampu dan ingin bayar premium yang lebih tinggi sikit untuk tu, please go ahead. Jadi rule yang Bank Negara bagi ni adalah sebenarnya untuk memastikan insurance company dengan takaful operator ni bagi option kepada pengguna. Dan pengguna patut tahulah hak-hak dia orang juga. Rahmat, so sorry lah. Right now Rahmat dah bersara. Ya saya. So medical facilities yang di-enjoy oleh Tuan Rahmat sebelum ni masih ada lagi? Masih. Sebagai pesara lah. Masih. Tapi persoalan dia masih ada medical card ke? Medical insurance on your own? Ada, semua ada. My wife uruskan semua. Orang perempuan kan. Maknanya Dr. Mala. Dia macam Dr. Mala. Private punya lah. Private punya. I see. Ya, setakat ni so far berjalan dengan keadaan yang baik. Dan saya ikut apa yang macam Tok Faiz saja tu. Dari segi insurans, dari segi medical, apa semua. Nasihat saya lah macam ni lah. Walau macam mana susah pun you, benda ni benda yang penting yang you kena ada. Kena biasakan untuk kita mewajibkan ataupun mengamalkan satu normalisasi yang bagus. Yang mana insurans kena ada. Ini semua langkah awal persediaan untuk di masa akan datang. Kita tak tahu apa akan jadi pada diri kita. Kita pun kalau boleh tak nak. Macam tadi Tuan Faiz cakap, ada orang kata kalau tak ada insurans tapi tak guna, rugilah. Dia rasa macam tu kan. Tak, sebenarnya ada benda yang lebih menguntungkan. Macam juga Tuan Faiz tanya pada panel kita tentang co-insurance tadi. Semua benda ada benefit dia. Kita ni yang kadang-kadang komen, kita sebenarnya tak apa-apa arif pun. Kita suka dengar-dengar orang cakap buat andaian persepsi kita yang bukan-bukan. So, untuk for my financial, of course saya ada kiraan saya. Saya dah tahu dah kalau saya kerja government, gaji saya sebulan banyak ni. So, saya ada satu target yang mana saya cakap dengan my wife, untuk tempoh 10 tahun ni, I kena all out untuk bekerja. 10 tahun ya? 10 tahun. So, I dah ada target I untuk tempoh 10 tahun, I mesti achieve lebih daripada I sepatutnya dapat dalam government. Kalau I kerja government, kita ada calculation kita kan. Agak-agak pencen, gaji kita banyak mana. So, this is my target lah. Dan saya sedang ke arah itu dan saya alhamdulillah setakat ini berjalan dalam baiklah dalam tempoh 3 bulan. Baru 3 bulan je Tuan Faiz. Saya tak tahu apa yang akan jadi akan datang kan. Tapi bukan semua orang as lucky as you Encik Rahmat. Ada yang bersara maybe lewat pun dan kita dah cakap tadi dia kena scam. Duit dia tak bersara ni. Dah umur 60 tahun hilang 500,000, 800,000, whatever amount yang dia ada tu. Cuma nak tanyalah, bila dia kena scam tu, apakah kronologi dia? Bila dia exactly tahu dia dah kena scam? Bila dia macam aku dah duk bagi 200,000 ni, asyik minta, aku yang nak minta duit daripada dia. Contohlah personal loan scam. Aku nak minta 50,000 tapi aku dah bayar dia 20,000. Macam tu logik. Bila tahap dia sedar yang dia ni kena scam? Okay, saya nak ambil kesempatan ni juga. Saya nak bagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia. Awak suka tak suka, awak kena dengar cakap saya. Kalau menyampah pun tengok muka saya, awak dengar je. Saya bukan suruh tengok muka, suruh dengar je. Sebab apa? At the end nanti, bila awak kena scam, yang menangis awak jumpa saya juga. Seorang guru kena scam, 300,000 habis duit pencen dia. Guru tu. Dan dia kata, tuan tahu tak, dalam saya punya surrounding kawan-kawan saya adalah orang yang selalu cakap pasal scam. Ni cikgu ni cakap. Mana kata, memang senang cerita lah. You rasa you hebat macam mana pun, you memang kena dengar cakap saya. Sebab benda ni benda baru. Okay, bila masa dia sedar dia kena scam? Pertama, apabila dia cuba menghubungi atau individu yang berurusan dengan dia tu, dia dah tak dapat kontak. Selalunya dia akan kena block. Bila dia kena terima panggilan telefon ataupun dia nak beli barang, mula-mula okey. Investment, mula-mula okey. Lepas tu kontak-kontak tak dapat. Masa tu dia rasa macam something dan dia sedar dia kena scam. Ditambah pada ketika itu, barulah video Rahmat Fitri lawan scammer kat TikTok ni viral. FYP. Macam aku punya kes lah.
Dan dia akan dapatkan pengesahan. Selalunya dia akan kontak saya ataupun kawan nak confirmkan balik. Pada ketika itu dia sedar dia kena scam. Selalunya orang memang dia sedar dia kena scam tu bila dia dah tak dapat kontak dengan orang itu. Dan lebih teruk lagi, orang tu masih keep in touch dengan dia. Cumanya, ni sedih lah. Bila duit yang dia nak bagi tu dah habis. Orang tu, macam tadi Dr. Mala kata kan, dia peringkat-peringkat kan. Mula-mula berapa, 5,000, 10,000 sampai ke 200,000. Sampai duit dia dah tak ada. Scammer, kalau dia tahu kita duit dah tak ada, dia akan tinggalkan je kita. Dia akan block kita. Itu threshold dia lah. Yes, itu je limit dia. Tapi kenapa dia tak, tak buat lagi supaya maybe kita minta duit daripada ahli keluarga. Dia dah try. Scammer dia tahu, dia ada limit dia. Scammer, okay, kita tadi tuan ada cerita pasal macam mana scammer belajar. Scammer memang dia ada kelas belajar. Dan dia memang dia ajar, kalau masa awal-awal tu kau tanya-tanya, orang tu dah bagi tahu dia tak ada duit, kau tinggalkan, jangan buang masa, cari orang lain. Macam ni, dia ada satu tempoh masa dia. Sama macam Alung juga. Alung kejar orang, dia ada tempoh masa dia. Dia kejar. Sebenarnya yang paling cat tu, itu adalah level last satu. Ni saya percaya rahsia sikit lah. That's why diorang ni semua pun dia ada time-time dia. Untuk scam memang betul. Kalau dia dah dia akan bagi cadangan macam Tuan Faiz kata, you try lah pinjam, you try lah ni. Dia dah try bagi beberapa idea dan benda tu tak boleh diikuti, dan scammer tahu. Dia nak jadi efisien lah. Macam bank tadi, dia akan gunakan masa yang terbaik untuk cari duit tempat lain. Mesti. Ada banyak target lagi. 35 juta rakyat Malaysia. Ada ramai lagi. Target dia 35 juta rakyat Malaysia. Tapi mereka ni selalunya di Malaysia ataupun di overseas? Ada. Okay, dia gini. Cerita pasal scam, dia ada banyak jenis scam. Ada scam yang dia ada di luar, ada scam yang memang dia di dalam. Contoh yang paling jelas di luar tu yang kita terima call, phone scam, dia semua kat luar. Ataupun love scam confirm luar. Dia takkan duduk sini untuk nak tipu orang sini. Ada a few case memang dia ada dekat sini lah. Contoh-contohnya yang tak melibatkan kos yang banyak, memang dia tak no point lah dia nak pergi luar negara kan, dia main kat sini-sini je. Contohnya beli online scam, beli online yang kita beli barang ni, kebanyakan dekat sini. Dia pun kalau dapat pun tak banyak, selalu dapat mungkin 1,000, 2,000. Beli online ni apa? Bayar deposit dia beli barang, beli iPhone dapat sabun kan. Beli scam kecil-kecil lah. Kecil-kecil je. Yang tu polis boleh tangkap. Boleh. Kita memang semua jenis scammer pun kita boleh tangkap, dan semua scammer pun kita pernah tangkap. That's why saya selalu cakap, disebabkan kita tangkap itulah kenapa scammer tu memilih untuk berada di luar negara. Kalau kita tak tangkap, of course dia akan duduk sini. Buat apa dia nak buang masa duduk luar negara? Kos tu lain lagi ya, dengan nak bawa orang pergi luar negara. Itu salah satu sebab dia pilih untuk jangan duduk sini lah, susah lah. Baik kita duduk luar. Duduk luar senang. Dan tempat yang dia duduk luar negara tu adalah tempat yang boleh macam saya tak tahulah, dia kata penguasa kat sana boleh lebih kurang. Katanya boleh lah. Sebut nama tempat tu ke? Ya sekarang ni dia yang banyak orang cakap Cambodia, Myanmar. Kalau Macau sekali lah. Dia tak dekat Macau. Dia dekat Cambodia, dekat Myanmar tu, semua tempat-tempat tu. Kenapa mana datang perkataan Macau scam tu? Asalnya dia daripada sana. Daripada sana. Dia dah berhijrah lah. Ya. So dia orang ni akan sentiasa berubah. Dia takkan duduk satu tempat, dia takkan duduk di tempat yang kita dah tahu dah. Dia punya kebiasaannya duduk dekat tempat yang jenis contohlah kondo. Bila dia tengok kecoh je, orang tahu dah kondo menjadi target dia. Betul? Dia akan duduk tempat lain. I kena dulu dekat Cyberjaya. Encik Ikram, kalau dari segi scam ni, PIDM kalau duit tu dikeluarkan dari bank kita untuk masuk ke bank scammer tu, tak kisah mule account ke memang account orang ke, yang itu PIDM tak protect Dia tak protect lah. Kita memang protect cuma bila bank tu bankrupt lah. Tapi nak cerita pasal movements of account ni, memang kita ada tengok juga pasal kita orang pun ada bekerja rapat dengan FAN, dengan NSRC apa semua kan. Dia punya modus operandi dia memang mule account ni dia guna banyak. Lepas tu last lah duit tu akan keluar negara. Kalau keluar negara susah. Dia duit, kalau you tak respon dalam beberapa jam, kalau within 24 hours, you punya account dah mungkin dah 3-4 level keluar into the mule account. Dah sampai kat luar negara. Tak respons macam mana? Kena call. Kalau you tak call bank, kalau you tunggu nak buat report. Dia floating. Kalau sekarang ni, kalau you dah tahu you kena scam, kalau you call your punya bank, dia masih lagi boleh try and trace. Kerana ni bank try lah, nasib lah. Dan dia akan blockkan lah sebanyak mana yang jangan boleh identify, yang mule account yang link. Selagi especially yang tu saya tak keluar negara. Tapi once dah keluar tu memang susah.
So apa nombor yang dia selalu patut call? Sebab nak call bank ni bukanlah terlalu mudah lah kan. Ada nombor yang spesifik ke? I think you kena check dia punya respective bank lah. Dia ada punya hotline number untuk yang Pergi scam dekat dia bank call. tu sendiri punya nombor. Call bank tu punya hotline number sendiri yang scam tu first, dan call 997 NSRC. So call bank dulu baru call 997 Call dua-dua, tapi kalau boleh dua-dua call bank dulu lah. Pasal kalau call bank dulu, then dia boleh at least cuba nak stopkan lah the transaction halfway ke, ataupun kalau nasib baik baru kena sampai the first level, second level account tu, second level dia boleh trace, dia boleh block lagi. Yes. Kalau boleh block lagi tu mungkin lah adalah harapan. Ada chance. Ada 997 dia akan tolong dapatkan balik duit tu. Dia akan tolong. Saya tambah lagi tuan ni tadi cakap kan. Pernah satu kes kita siasat 10 minit saja duit tu dah berpindah ke 7 layer account. Kenapa Kejap dia kena kan? buat 7 layer? Kenapa tak boleh just terus pergi ke overseas lah? Kenapa dia kena layerkan dia? Tu cara dia nak apa ni mengaburi kita kan. Pecah-pecah. Transfer kan sekejap kan. Pasal kadang-kadang macam tadi 5 million kan. Dia akan pecahkan lagi. Dia tak boleh Dia akan pecah second level tu 1 million. Lepas tu daripada 1 million tu dia pecahkan lagi. Pecah lagi. So that dia tak nampak. 5M tu dia pindah tu, dia tak on the spot tau. Dia satu hari 10,000, 15,000, 10,000, 15,000. That's why scammer ni dia akan call hari-hari mangsa ni untuk jaga dia punya ni pergerakan dia. You jangan bagi tahu siapa. You jangan dia cakap apa? Jangan bagi tahu siapa. Ini yang paling penting. Psikologi. You bagi tahu kita akan tangkap orang tu. Dia macam tu. Selama 6 bulan without fail. 6 bulan without fail. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Kan tak logik. Mana ada orang call hari-hari kan? That's why kita cakap pasal ignorance ni. Benda ni yang kita nak ni. Nak bagi tahu pada masyarakat. And tu pasal dia guna banyak sangat mule account. Dia kena mule. Bagi dia pindah sana, pindah sini. Dia carilah budak-budak sekolah pasal murah sikit kan bayar. Kita nak create mule account, kalau nak bayar bagi ibu-ibu pun mahal juga. Dia kena banyak. Tapi dia kena banyak. Dia kena pecah sebab dia kena pecah banyak. Bila polis siasat, kata dia ada pecah 5. Polis siasat, polis dapat 2. Dia ada lagi 3 harapan dia. That's why dia kena banyak benda ni. Nak orang kata jangan letak semua benda dalam satu ni lah. Sebab takut kalau polis masuk, dia pun rugi. So dia kena pecahkan benda ni. Nampak operation dia adalah run by orang yang amat bijak Tapi dia gunakan kebijakan dia di tempat yang lain. Macam Dr. Mala bijak jadi doktor. Dia bijak pergi scam orang. Because what I understand is orang yang buat scam ni, dia memang maybe lah orang yang pernah be in banking, finance, IT savvy. They must be IT very savvy. Dia boleh buat transactions tu very fast. Saya pun tahu sebab saya tengok cerita Tamil lah. Dia show all this, apa dia panggil black market or something like that. So dia orang pandai ada sebenarnya. memang dia orang dapat knowledge tu daripada orang-orang yang berkenaan. Even kalau polis punya prosedur pun mungkin pengalaman dia kena tangkap, dia belajar dari situ. Saya pernah tangkap satu sedikit tu dalam dekat dia punya laptop penuh dengan kita punya buku undang-undang, prosedur semua, polisi semua dia ada. Dia orang memang ada kelas khas untuk ini. Rasanya dia orang tahu hak dia orang lagi banyak daripada pengguna biasa. Tadi macam Dr. Mala cakap tadi, scammers ni dia yang kena scam ni kadang-kadang dia they want. Boleh dikatakan dah nak dekat-dekat greedy lah. So untuk Encik Ikram, orang-orang tua ni, sebab Encik Ikram kan oversee PIDM, oversee orang mendepositkan duit dalam bank account. And we know bank account punya pulangan tidaklah terlalu tinggi berbanding dengan investments. Then kat mana orang-orang tua yang dah ada maybe 5 juta, dia nak retire, dia nak ada income yang recurring, dia nak hidup, dia nak pakai duit tu sikit-sikit. Kat mana dia patut letak duit tu? Macam mana dia nak plan dia punya kewangan waktu dia bersara? Waktu dia bersara. Actually ada banyak option sebenarnya. Kalau nak kirakan, kalau you tinggalkan duit, katakanlah you punya duit persaraan tu ada kat EPF. You boleh gunakan EPF juga. Sebenarnya untuk buat EPF ada program where you bukan semestinya ambil lump sum, tapi you boleh ambil annuity. Jadi you dapatlah monthly ongoing income daripada ambil semua lump sum tu kan. Kadang-kadang ada kajian yang dibuat, ada setengah tu yang ambil duit persaraan tak sampai 5 tahun habis sebab kena scam. Sama kena scam ataupun kadang-kadang belanja tak betul. Letak investment yang risiko yang teramat legit tapi risiko legit tapi risiko tinggi, tak plan betul-betul, semua everything in one basket, hilang habis. Bukan pasal scam lah, tapi yang scam tu satu je lah. Itu sekarang ni memang target. Kalau dia tahu you dah sampai dah dekat retirement age tu, dia dah tunggu je nak call you
ada investment program ni. Macam Dana. Dia dah nampak Dana kan. So EPF definitely ada satu option. Lepas tu insurance companies dengan takaful pun ada juga. Dia ada program retirement private saving scheme kan. So you can also use that as a means. Again, duit-duit yang ada dekat insurance company apa semua dilindungi oleh PIDM. Jadi tu selamat. Ya. Tapi janganlah letak dekat skim-skim yang you tak tahu. Itu yang bahaya tu. Asal nama skim tak payah. You dengar skim, ramai yang itulah scam-scam untuk retirement ni, dia orang pandai, dia tak dah suruh kata teruslah belanja macam ni ke apa. Dia akan cakap kita ada program untuk you retirement apa semua, you letakkan kami, kita akan investkan. Pulangannya tinggi. Padahal duit yang dalam EPF tu pun memang dah diinvestkan pun. Ya. Correct. Dan pulangan dia pun boleh tahan. Lebih tinggi daripada bank, FD punya rate biasanya. Kan? Jadi sebenarnya cukup kalau you plankan betul-betul. Kalau you tak nak letak semua kat dalam EPF pun, you boleh keluarkan separuh atau some portion of it, you letak kat tempat lain, tetapi letaklah kat tempat yang selamat. Faham? Itu yang penting. Faham Cik Ahmad. One last question before we go. For you, tadi sebab kita ada cakap pasal orang tua and then dana mature, umur 55. Ada tak sebagai polis do you know tak data-data kita ni, is it floating in the dark web? Orang boleh beli dan dia tahu orang ni dah nak tua, dan kita boleh call dia, kita boleh offer dia investment sama ada yang legit atau tak legit. Data ni ada ke? Okay, macam mana dia dapat data kita? Daripada pelbagai sumber. Pertama, dark web. Ini kerja-kerja orang IT lah, dark web. Yang kedua, dia beli daripada mana-mana individu ataupun agensi yang dalam tu ada individu yang tak ada integriti. Ni pun ada. Macam-macam lah, dia sebut bank lah, insurance lah, telco lah, kan, macam-macam lah. Bukan itu saja, kita masuk kondo pun kita tinggalkan kita punya lesen apa semua. Contoh. Saya nak buka sikit mindset tu, jangan orang fokus kat situ je. Dan ada juga, ni banyak juga yang mereka ni sebenarnya tanpa sedar, mereka sendiri yang menyerahkan data mereka kepada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab ni. Apabila mereka ini menekan link dalam mana-manalah, link dalam media sosial ke, atau mesej yang kita terima, atau mereka sendiri berurusan dengan mana-mana orang yang kontak atau mesej mereka serahkan maklumat-maklumat itu. Jadi ini penting. Saya kata ini penting untuk mereka ini tahu knowledge supaya mereka tahu apa benda yang mereka boleh share, apa yang tak boleh share. Data, I tell you ni pandangan peribadi saya you naikkanlah punishment ke, akta yang keras ke, tak tahu you ada je kat market mana-mana boleh dapat. Boleh. I guarantee you boleh. Bila kita cakap pasal data, cakap pasal akta atau undang-undang, ada satu benda yang penting kena follow undang-undang ni, iaitu penguatkuasaan. You buat akta, penguatkuasaan pun tak berapa nak boleh pergi. Sama je jalan cerita dia. And then bila cakap penguatkuasaan pula, dia melibatkan undang-undang. Apa elemen yang ada untuk kita menguatkan pertuduhan kita ke atas orang tu. Dan bila cakap pasal benda-benda data, bukan satu benda yang mudah untuk kita nak lekatkan satu kes tu. That's why saya suka ambil kepada diri sendiri ni. Kita ni. Masyarakat tak sedar sebenarnya kebanyakan daripada data-data yang bersepah ni sebab diri dia sendiri. Dalam media sosial kita boleh tengok banyak. Semua orang nak share. Semua orang nak tunjuk dia punya kereta, dia punya rumah, dia punya tarikh lahir. Share kereta dia tak cover plate pun. Tak cover semua benda tu. That's why you tahu tak, bila you buka media sosial, kan you kena isi a few maklumat. Correct. Kan kat situ pun dia boleh dapat maklumat you. Dia bagi secara voluntary Yes. You pakai wifi awam, wifi yang open pun orang boleh curi maklumat you. So cerita pasal maklumat ni dia takkan stop, sebab mana-mana ada maklumat you. Even saya sendiri, saya mengaku maklumat saya ada kat mana-mana. Yang paling penting, maklumat apa sebenarnya yang kita risau kalau orang tahu duit boleh hilang? Sebenarnya pasal tu je, dia orang risau duit hilang. That's why sebenarnya maklumat yang paling penting untuk jangan orang tahu, untuk memastikan duit tak hilang, sebenarnya ada sikit je. Contohnya password, username, your contact number. TAC OTP. TAC OTP ni sekarang dia orang dah pakai app dah pakai apps kan. Jadi dah pakai SMS lagi. Yes. So ini sebenarnya yang paling penting Yang 5 juta tu duit dia hilang bukan pasal dia pergi masukkan duit tu dalam akaun ke, atau orang tu ambil dalam akaun dia pindahkan, tak. Pasal dia bagi maklumat ni. That's why masyarakat harus tahu
Ini yang penting, maklumat yang kita nak kena jaga. Sekadar nama je dia tahu, duit tak hilang. Tak hilang. Sekadar alamat dia tahu, duit tak hilang. IC dia tahu, duit tak hilang. Nombor telefon dia tahu, duit tak hilang. Kena ingat. So kalau orang tanya, Rahman, ni data saya bersepah kat mana, saya kata saya pun tak boleh buat apa. Benda tu memang susah nak dikawal. Yang paling penting ni tadi tu. Password, username, yang boleh buat duit kita hilang. Of the bank lah. Password, username. Itu paling penting. I nak add quickly satu je yang pasal cakap pasal password ni. 2 tahun lepas kajian Bank Negara 2022 on financial literacy, dia ada highlight statistik yang amat merisaukan. 30% daripada kalangan orang muda sekarang ni share dia punya password dengan PIN bank bukan dengan diorang punya family and spouse ni, dengan kawan-kawan. Why? Kenapa dia buat macam tu? Itu yang merisaukan. Mungkin pasal dia nak buat business ke, dia nak buat transaction, dia kata, you tolonglah. Yeah. Okay. Tapi that kind of behaviour tu Tak boleh. Amat merisaukan. Ni yang cakap pasal knowledge. And talking about this point of ignorance ni lah. Your ignorance about apa implikasi. Betul. Kita dulu nak share password tu sikit ni risau. Jangan. Tapi itulah statistik yang keluar sebenarnya official. Jadi itu yang saya nak highlight kan ni. Perkara ni yang pasal nak share data ni, critical information tu memang penting yang kena jaga. Tapi somehow still ramai yang ambil tak kisah. Betul. Dr. Mala, last question. As a doctor, Alright. what do you think about orang-orang tua yang datang jumpa you untuk dapatkan khidmat rawatan lah. Okay. Tapi pakai cash. What? I mean, dia dah tua. Okay, I mean, however much money you have pun maybe 5 juta or maybe 500,000. Okay. Hospitalization is expensive. Betul. Kali masuk 23,000. Saya sebut lah sebab I masuk sekali tu kan. 23,000. Kena. Kalau let's say kena 50,000, darab 10 dah 500,000. Betul. What are their plans for these people yang tak ada takaful ataupun takaful limit dia kecil, ataupun dulu dia ada takaful waktu dia kerja dengan orang. Lepas tu bila dah habis kerja dengan orang, tak ada. Lepas tu nak umur dah 60 baru nak ambil, memang tak lah. Yes. Memang mahal ataupun maybe dah ada penyakit sebelum dah tak boleh dapat lagi. Correct. Orang berumur yang datang rawat dengan cash first, POV dalam minda saya adalah banyaknya duit you all dapat mana I don't know mana dia orang dapat, but it's surprising untuk tahu sebenarnya warga emas kat Malaysia ni yang datang pakai selipar, pakai kain pelikat, sebenarnya banyak duit cash diorang. I don't know where they have the money. Bawa dalam plastic bag, cash? bawa dalam cash bawa dalam kotak kasut. Pergi hospital cari. And sometimes diorang datang daripada outside Klang Valley tau. Datang daripada Raup, Jerantut, daripada Terengganu side, daripada Perlis side. Maybe because private hospitals kat sana tak banyak kot. And so cara diorang bawa duit tu is very amazing tau. Sebab dia bukan bawa dengan briefcase ke apa. Dia bawa dengan cara yang kita tak sangka dalam tu ada duit. Macam tu, diorang pandai tau. Balut dengan surat khabar, balut macam nasi lemak pun I pernah tengok. Apa yang POV saya adalah sebenarnya mereka yang sekarang berumur 60-70 tahun, waktu mereka muda, mereka mula bekerja, saya rasa market takaful insurans memang tak banyak. Awareness tu memang tak sampai. Terutamanya kalau diorang out of Klang Valley. So saya tak nak blame diorang. Saya lebih empati kepada mereka because mereka tidak ada kemudahan itu pada ketika itu, which is different dengan kita sekarang. Yang kedua, bila mereka datang bayar dengan cash, sebenarnya kesian because let's say lah you bayar RM50 sebulan ataupun RM100 sebulan pun, sekali kena pendarahan di kepala, you dapat hemorrhagic stroke, that's already 100 to 200,000. So kira lah berapa banyak kalau kena slip disc pun, satu emission tu dah lebih kurang 80 hingga 120 ribu busuk-busuk je pun. Bandingkanlah dengan bayaran premium bulanan anda, you all semua ada calculator, and then faktorkan kepada perbelanjaan perubatan. You can Google. Siapa yang view ni boleh Google sitting is the new, you pergi cari new what? You akan tahu bahawa sitting is the new smoking. So kita ni as though everybody is smoking in the room because we are all sitting untuk jangka waktu yang panjang. So tu betul-betul kan position betul akal. So risiko kita untuk dapat penyakit kronik macam ni makin tinggi. So
Kalau you tak ada tu 100,000 dalam kotak kasut, tak ada 100,000 dalam bungkus nasi lemak, then you must get perlindungan lah. So apa yang saya boleh sampaikan kesalan daripada mereka kepada orang yang view adalah kalau diberi pilihan, kalau di reversekan masa, adakah mereka akan ambil takaful dan perlindungan sebegini? Saya rasa ya. You can do that. Thank you very much, Dr. Cik Ikram, sebagai penutup, based on all our discussions daripada investment, savings, scams, insurance, medical, ada tak message yang Encik Ikram boleh sampaikan kepada rakyat Malaysia, tak kira umur, tetapi from my experience, yang banyak tengok kewangan ni adalah antara 25 sampai 45. Sebab waktu ni lah dia prime area, waktu dia sedar kewangan tu penting. Kalau beyond 45 tu maybe dia macam Allah dah terlambat, ataupun muda sangat dia macam apa bapak bayar kan. So yang 25 sampai 45 ni sementara masih ada masa lagi untuk buat perubahan. What is your message to them? Tingkatkan knowledge, cuba improve your behavior dari segi financial management. Dan on that note, bulan Oktober ni pun is deemed to be financial literacy month. Jadi macam-macam aktiviti yang ada pasal financial literacy ni daripada agensi-agensi ahli-ahli FAN. Jadi pun sekali lah, kami pun ada buat aktiviti, kita ada anjur this challenge called FinFit Challenge untuk memperkasakan lagi literasi kewangan. And it's khas untuk orang yang dekat pertengahan ni lah, where you may want to know things, you also nak ada opportunity nak memperbaiki you punya financial management kan. Jadi take the opportunity, especially bulan Oktober ni, untuk dapatkan maklumat tentang celik kewangan ni, improve your financial behavior dari segi nak dapatkan protection insurance, takaful, tahu yang duit-duit yang you simpan dekat bank tu selamat, yang dilindungi oleh PIDM, macam mana nak invest properly, and all this information boleh didapati daripada ahli-ahli FAN lah, yang akan lebih dianjurkan lagi pada bulan Oktober ini. Dan also kalau you all ada di sekitar Kuching nanti dalam bulan November, FAN akan mengadakan Karnival Celik Kewangan pada 15 dan 17 November di Viva City Mall, Kuching. Jadi jemput datang kalau you all free. Kalau you all nak travel pergi Kuching holiday tu, bolehlah singgah juga dekat situ. Macam-macam info yang boleh dapati kat event yang tersebut, dan juga ada program-program menarik lah. Even ada opportunity nak menang hadiah sikit apa semua. So we try to make financial literacy fun but more relatable in our day-to-day life, so that kita boleh lebih menghayati lah. Pasal financial literacy ni actually kita punya kehidupan sehari. Kan? Betul. Terima kasih Cik Ikram. Seperti mana saya selalu cakap, Faiz selalu cakap ya, kewangan ni bermula daripada sebelum kita lahir lagi. Mak ayah kita nak plan nak dapat kita dah kena fikir pasal insurans kita, nak belajar kat mana nanti. Tak boleh lah, ada saja kita kena ada plan. Dalam mengandung pun dah ada planning, dah lahir pun nak kena pilih hospital private ataupun hospital kerajaan. Itu pilihan kewangan juga. Nak masuk tadika mana, nak sekolah mana, sekolah private, sekolah biasa, sekolah kerajaan, universiti mana, nak kerja mana, nak kekal dalam kerajaan, dua-dua ni, ataupun keluar buat bisnes sendiri, ataupun jadi hospital, bekerja sebagai private employee, and of course lah nak bersara kat mana. Semua tu bermula daripada awal sampai akhir. So itu saja yang kami boleh kongsikan daripada kita pergi Duta Anti-Scam ASP Bersara Rahmat Fitri, Dr. Mala, seorang doktor di private hospital, dan juga Encik Ikram dari PIDM. Terima kasih semua kerana menonton. Kalau dah tonton sampai sekarang ni, mana korang yang terbaik lah. InsyaAllah ilmu yang kami kongsikan ni kena dengan keperluan anda semua. Take care dan Assalamualaikum.